Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita, Sarawak merupakan wilayah paling aktif dalam aktiviti pembangunan teknologi hijau. Menurut Duta Besar Jepun ke Malaysia, Takahashi Katsuhiko, usaha pembangunan teknologi hijau ini akan memberi manfaat dari aspek keselamatan, tenaga, makanan dan alam sekitar. But I think Sarawak is one of the most active state talking about this type of green technology, and I really wish that Sarawak to be the center of the activity of this new technology, and I think Japan can contribute a lot in this area. Okay, thank you. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melakukan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Baopeng di pejabatnya di Wisma Bapak Malaysia pada Selasa. Dalam perkembangan lain jelasnya, kunjungan hormat itu turut membincangkan perkara berkaitan gas asli cecair LNG, di mana beliau berharap jalinan kerjasama ini diteruskan kerana Jepun merupakan antara negara yang mengimport LNG dari Sarawak. Terdahulu, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat daripada Pengarah Kastam Negeri Sarawak, Dr. Ahmad Taufik Sulaiman. Menurut Dr. Ahmad Taufik, kunjungan hormat tersebut adalah untuk memperkenalkan diri selaku Pengarah Kastam Negeri Sarawak selain berbincang mengenai persiapan Sarawak dari segi kawalan sempadan sebagai menghadapi kesan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Nusantara. Tambahnya, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari juga telah menyentuh tentang teknologi baharu penyimpanan karbon serta penglibatan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak dari segi penyimpanannya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas kunjungan hormat tersebut. Dr. Ahmad Taufik telah dilantik sebagai Pengarah Kastam Negeri Sarawak pada 7 Oktober 2022 bagi menggantikan Herman Shah Abdullah yang telah bersara. Manakala Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari turut menerima kunjungan hormat daripada rombongan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Turut hadir ialah Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki. Datuk Sri Amir Hamzah ketika ditemui pemberita memberitahu kunjungan hormat tersebut adalah sejajar dengan usaha KWSP yang mahu memperhebatkan kerjasama dengan Kerajaan Sarawak bagi menjaga kesejahteraan rakyat di negeri ini. Jelasnya, kunjungan hormat berkenaan membincangkan beberapa perkara termasuk peranan KWSP serta isu yang dihadapi. Tadi kita datang ke Sarawak untuk membuat kunjungan hormat kepada Premier untuk menerangkan apakah peranan KWSP, isu-isu yang dihadapi oleh KWSP dan macam mana kita boleh kerjasama untuk menolong rakyat Sarawak untuk menambah simpanan untuk masa depan mereka. Inilah isu yang penting kerana kita nak menjaga kesejahteraan rakyat, untuk menolong menambah dan meninggikan kefahaman kewangan adalah isu-isu yang penting untuk ditangani. Itulah. Dalam perkembangan lain, Sarawak mempunyai bekalan makanan yang mencukupi menjelang perayaan Hari Raya. Menurut Pengarah Kementeriannya Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri Sarawak, Matthew Dominic Barin, negeri ini tidak mengalami masalah bekalan makanan untuk kegunaan rakyat terutama sekali menjelang perayaan nanti. Kita bagi persiapan raya, bekalan memang mencukupi dan harganya seperti biasa, dan kita akan buat satu kawalan terhadap harga-harga barang-barang tertentu, tapi ini belum lagi, kita belum lagi dapat pengumuman daripada YB Menteri kami. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas melakukan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak pada hari yang sama. Tambahnya, kunjungan hormat itu turut membincangkan situasi bekalan makanan di negeri ini. Di Sibu pula, setiap ahli Majlis Daerah Luar Bandar Sibu SRDC berkuasa untuk menggubal dasar tempatan namun perlu selari dengan dasar kerajaan negeri. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian berkata dasar tersebut sangat penting bagi menyokong visi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg untuk menjadikan Sibu sebagai bandar pintar. Selain itu, katanya setiap kaunselor juga perlu memahami konsep bandar rendah karbon dibawa oleh Premier Sarawak untuk diterapkan dalam dasar yang akan mereka gubal nanti. SRDC being councillors, you are
in position to make policy, local policy. But again, just like I said, your local policy, it must be consistent with your state policy. You know, because you cannot, 3 wheels set we go D, but 1 wheel set go R. You know, mati yo. So and this policy are important. Why? Because for us, our Premier has said, we are going to be smart urban, smart city, eventually a smart rural area, because all this 5G will go all the way there. We're not only smart, we're no longer talking about green cities, we're talking about low carbon. You know, so you have to understand what's low carbon. You know, low carbon means electric vehicles, hydrogen vehicles, in terms of mobility, but there are all sorts of other things that low carbon. So Beliau berucap demikian semasa menyaksikan Majlis Angkat Sumpah Ahli Majlis Daerah Luar Bandar Sibu pada Isnin. Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak itu menambah, pelantikan para kaunselor adalah di bawah kuasa kerajaan negeri dan bukan atas kapasiti parti politik maupun dari pejabat residen. Sementara itu, pengerusi SRDC Kaunselor Sempurai Petrus Ngelai mengingatkan para kaunselor untuk melibatkan diri dengan rakyat di lapangan agar lebih memahami isu di kawasan. From today onward, you all will serve as a policy maker, councillor presenting 27 zone, frontliner between the government and people under council jurisdictions as a third tiers of the government. The duty of councillors nowadays not only require us to be confined at the meeting room as a policy maker, but also engaging with the peoples on the ground to better understanding the issue and problem on the ground. Seramai 31 orang telah dilantik dan mengangkat sumpah sebagai ahli Majlis Daerah Luar Bandar Sibu, di mana 19 terdiri daripada mereka merupakan pelantikan semula, manakala 12 orang adalah lantikan baharu. Paparan berikutnya, Jabatan Perpaduan Bintulu dengan kerjasama kawasan Rukun Tetangga KRT bahagian Bintulu telah mengadakan acara memasak bubur lambuk secara serentak di 3 buah kampung di Bintulu sempena dengan Kembara Perpaduan Malaysia Madani yang dilaksanakan di seluruh negara. Program Gerak Rahmah 2023 Jom Masak Bubur Lambuk ini telah disertai oleh Kampung Asyakirin Fasa 2 dan 3 serta Kampung Jabai dengan perasmian program telah disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming di Kampung Jabai pada Sabtu. Beliau ketika ditemui berkata program pengagihan sumbangan seumpamanya mampu memberi kesedaran mengenai semangat perpaduan di mana tidak ada mana-mana individu yang akan dilupai maupun ditinggalkan. So this is what we are doing. We hang with the kampung people to know that you are not left out and we are all the time together. Even during fasting month sampai Dalam pada itu, beliau berharap umat Islam akan mengalukan rakan-rakan lain yang berbilang kaum dan agama bagi berkongsi kegembiraan ketika sambutan Hari Raya Aidilfitri nanti, sekaligus mencerminkan semangat perpaduan keharmonian dan toleransi yang diamalkan dalam kalangan rakyat. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.vidamai dan UKAS channel di YouTube.